Okay, kelas. So kita sambung balik. Okay, seterusnya kita akan masuk graf sesaran masa. Okay, sebab kita tahu gelombang ni dia ada hal laju. Okay, dia ada hal laju, dia bergerak. So, jadi dia boleh hasilkan satu graf ataupun kita boleh gambarkan macam mana dia punya frekuensi, tempoh, laju gelombang tu kita boleh dapat daripada graf. Okay, graf yang pertama ni adalah graf sesaran masa. Okay, bila kita tengok daripada tajuk graf, okay, sesaran masa. Jadi sesaran paksi Y masa paksi X. Okay. Jadi graf sesaran masa ni kalau kita tengok bentuk graf dia adalah bentuk macam graf sin X. Kalau kita belajar maths, Y sama dengan sin X kan. So graf sin X macam ni lah. Kita panggil graf sinusoidal. Okay, so ini Y. Yang ni adalah X. Okay, Y sama dengan sin X. Okay, dia bentuk dia samalah. Okay, kita panggil graf sinusoidal. Okay, jadi maklumat yang pertama kita boleh dapat daripada graf sesaran masa. Okay, graf sesaran masa yang pertama kita boleh dapat tempoh. Okay, tempoh. Jadi cara kita nak kira ataupun nak dapatkan tempoh daripada graf sesaran masa, cara dia sama macam kita nak dapatkan panjang gelombang tadi. Kalau kita tengok balik, panjang gelombang mesti daripada dua titik sefasa berturutan kan. Okay, itu panjang gelombang. Tapi kalau nak dapatkan tempoh, cara dia sama juga. Iaitu kalau kita ambil daripada ni, okay, ni puncak kan. Sampai puncak yang seterusnya ataupun puncak yang berturutan. Okay, ataupun kalau kita nak start daripada sini, lembangan sampai lembangan yang berturutan, lembangan yang seterusnya. Okay, so jadi jarak daripada lembangan sampai lembangan ni pun kita boleh kira sebagai tempoh juga. Okay, T besar dia punya simbol dia. Okay, kuantiti kita dapat tempoh sebab yang kita kira tu adalah jarak pada paksi X. Paksi X kita dekat sini adalah masa kan. Okay, jadi sebab itulah jarak daripada puncak ke puncak tu kita dapat tempoh. Okay, unit dia dalam saat. Okay, ataupun kalau kita nak kira daripada sini pun boleh juga. Okay, kalau kita start pada sini, mesti sampai sini. Okay, dia mesti dua titik sefasa yang berturutan. Okay, iaitu yang ni lah. Ini sampai sini pun adalah tempoh. Okay, sebab yang ni titik dia dekat kosong dan dia nak naik ke atas. Yang ni pun titik dia berada dekat tengah-tengah. Dekat kedudukan ataupun dekat paksi X, dia pun nak naik ke atas. Okay, jadi titik yang biru belah kiri dengan biru yang ni, titik dia berturutan. Titik sefasa berturutan. Okay, kenapa kat sini tak? Yang tengah-tengah ni. Okay, yang di tengah ni walaupun kedudukan dia kosong tapi dia punya graf dia turun ke bawah kan. So sebab tu dia tak kira sefasa. Okay, sefasa tu maksudnya titik tu sama jenis. Titik tengah-tengah naik atas, yang ni pun tengah-tengah naik atas. So berturutan, so sebab tu dia dapat tempoh. Okay, kalau puncak pun samalah. Puncak, sefasa, berturutan sebelah dia puncak juga. So dapat tempoh. Okay, jadi reason kita dapat tempoh sebab paksi X tu adalah masa. Okay, itu yang pertama. Kita dapat tempoh. Okay, so daripada tempoh, kita juga boleh dapat frekuensi. Dengan formula F sama dengan 1 bahagi tempoh yang kita buat tadi lah. Okay, jadi maksudnya daripada graf sesaran masa, kita boleh dapat tempoh terus daripada graf. Frekuensi pula kita dapat dengan cara formula. So apa-apa pun kena tahu tempoh dululah baru boleh tahu frekuensi kan. So daripada graf ni tak dapat frekuensi terus tapi dapat tempoh dulu. Masuk dalam formula baru dapat frekuensi. Okay, itu maklumat yang pertama. Maklumat yang kedua kita boleh dapat adalah daripada ni. Iaitu jarak daripada paksi X sampailah ke puncak ataupun jarak daripada paksi X ataupun paksi masa sehingga dah lembangan. Okay, ini kita panggil sebagai amplitude. Okay, amplitude. Okay, amplitude. So kita berdapat yang kedua ni amplitude lah.
Okay, amplitude. Jadi daripada tengah, daripada kedudukan paksi X, paksi masa ke puncak dengan lembangan tu mewakili amplitude, bukannya daripada puncak sampai lembangan. Daripada puncak sampai lembangan kita dapat 2 amplitude. Okay, so ukuran satu amplitude daripada kedudukan keseimbangan ataupun paksi masa sehingga amplitude ataupun sehingga lembangan. Sehingga puncak ataupun sehingga lembangan. Dia sama je amplitude. Okay, itu graf sesaran masa. Okay, sesaran paksi Y, masa paksi X, so dapat tempoh dan amplitude. Okay, daripada tempoh boleh dapat frekuensi. Jadi kita boleh kata tiga kuantiti yang kita boleh dapat daripada graf ni. Tempoh, daripada tempoh dapat frekuensi, lepas tu dapat amplitude. Okay, 2 direct daripada graf, 1 daripada formula. Okay, tu graf sesaran masa. Okay, seterusnya kita lihat graf sesaran jarak. Okay, ni. Okay, sesaran jarak. Okay, so daripada tajuk dia pun kita tengok dah. Sesaran melawan jarak. Jadi sesaran paksi Y, jarak paksi X. Okay, sesaran dalam meter, jarak pun dalam meter juga. Okay, kalau kita tengok memang graf dia sama macam tadi. Dua-dua graf sinusoidal. Okay, bentuk gelombang. Okay, tapi disebabkan nama paksi dia tak sama, sesaran melawan jarak, jadi maklumat yang kita dapat pun ada yang tak sama. Okay, yang pertama yang kita boleh dapat adalah lambda. Simbol ni lambda. Jadi bila kita kata nak kira panjang gelombang, okay, lambda, so cara dia samalah macam kita tengok definisi tadi tu, panjang gelombang. Dua titik sefasa berturutan. Okay, so kat sini puncak sampai puncak. Okay, kalau lembangan sampai lembangan. Okay, so lembangan-lembangan pun dapat lambda juga. Okay, ni pun lambda. Ataupun samalah sini. Daripada sini sampai sini. Okay, ini pun dapat lambda juga. Okay, jadi kalau kita compare dua graf ni sebenarnya cara nak kira lambda ataupun panjang gelombang dengan tempoh sama je. So yang membezakan dia mana satu dapat tempoh, mana satu dapat panjang gelombang tu adalah tengok kepada paksi X. Kalau dia dapat masa, kalau paksi X dia masa, kita boleh dapat tempoh. Okay, kalau paksi X dia jarak, kita dapat lambda, panjang gelombang. Sebab jarak tu menunjukkan tu kan distance ataupun panjang kan. So that's why kita dapat puncak ke puncak tu lambda. Okay, kita tak boleh tulis tempoh kat sini. Kan sebab jarak dalam unit meter kan, tempoh dalam unit saat. That's why tempoh tak boleh. Okay, walaupun cara kira dia sama je. Okay, jadi yang pertama kita dapat panjang gelombang ataupun lambda. Yang kedua, sama macam graf sesaran masa tadi, kita dapat amplitude. Cara nak kira amplitude untuk dua-dua graf ni sama je. Daripada paksi jarak ataupun paksi X sehingga ke puncak ataupun paksi X sehingga ke lembangan. Okay, ukuran yang tegak. Itu adalah amplitude. Okay, kat sini tanda negatif A ni merujuk kepada dia ukuran dia ke bawah lah. Okay, tapi kita ambil dia punya tinggi tu sebagai positif je lah. Negatif tu sebab dia daripada paksi X ke lembangan.